Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Akmal Biarudin daripada kelas di Pesho 6A. Jadi tajuk yang kami akan bentangkan adalah aplikasi kaedah fiqh dalam teknologi perubatan. Jadi saya akan berkongsi berkenaan pengenalan dan definisi. Kesihatan adalah satu aset terpenting dalam kehidupan. Ali Ibnu Abbas menjelaskan bahawa kesihatan adalah kesesuaian tubuh badan untuk manusia melakukan segala perkara biasa dengan penuh kesempurnaan. Jadi, Ibnu Nafsi pula memberi definisi sihat kepada keadaan tubuh badan untuk melakukan segala perkara-perkara yang sempurna dan dengan selamat. Selain itu, seseorang individu yang tidak sihat adalah mereka yang tidak mampu melakukan perkara atau perbuatan hariannya dengan sempurna. Jadi, jika keadaan ini berlaku, manusia akan mencari alternatif dengan segala bentuk kesembuhan yang ada. Jadi, segala kaedah atau metodologi perubatan dan kesembuhan yang dicari semestinya terikat dengan syariat Tuhan yang Maha Esa, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak jauh tersimpang daripada landasan syariat dan ilmu benar. Jadi setakat itu saja yang saya dapat perkongsikan, dan saya akan serahkan kepada pembentang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Murni Izzati binti Nur Azizan dari kelas di PSU 6E. Saya akan menerangkan tentang hukum asal dalam bidang perubatan. Hukum asal dalam bidang perubatan adalah harus. Namun perkara ini perlu sentiasa disandarkan kepada syariat Islam yang lengkap, iaitu syumul. Penentuan hukum-hukum yang berkaitan dengan bidang perubatan perlu mendapat bantuan dan penjelasan secara terperinci daripada doktor-doktor pakar. Dalil kepada harusnya muamalat ini adalah berdasarkan kenyataan Allah SWT dan hadis Rasulullah SAW, iaitu dialah Allah yang menjadikan kamu segala-galanya yang ada di bumi, dari surah Al-Baqarah ayat 29. Hukum berubat secara umumnya terbahagi kepada dua, iaitu harus dan wajib. Dalil bagi hukum harus berubat ialah, dan kami turunkan dengan beransur-ansur daripada Al-Quran ayat-ayat suci yang menjadi ubat penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat tersebut dan sebaliknya. Al-Quran tidak menambah kepada orang-orang yang zalim disebabkan keingkaran mereka, melainkan kerugian jua. Dari surah Al-Isra ayat 82. Jabir radhiyallahu anhu menyampaikan bahawa Rasulullah SAW menyatakan, bagi setiap penyakit ada ubatnya. Apabila ubat itu sesuai dengan penyakit, ia sembuh dengan izin Allah. Manakala hukum wajib berubat pula adalah ketika sesuatu penyakit menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Oleh itu, wajib hukumnya kerana berubat pada ketika itu dapat menyelamatkan nyawa pesakit. Yang kedua, hukumnya menjadi wajib adalah sesuatu penyakit itu dapat mengurangkan upaya pesakit bagi melaksanakan kewajipan seperti solat, puasa dan sebagainya. Jadi hukum berubat pada ketika itu adalah wajib bagi menyempurnakan kewajipan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurhal binti Hamid daripada kelas di PHU 6E. Seterusnya saya akan menerangkan mengenai prinsip asas dalam etika perubatan Islam. Ada dua perkara penting yang ditegaskan dalam perubatan, iaitu menjaga kesihatan dan juga nyawa. Etika perubatan Islam selari dengan etika perubatan moden. Beneficence, iaitu bermanfaat kepada pesakit. Sebagai contoh, doktor akan memastikan pesakit mempersoalkan dulu sama ada perlu atau tidak untuk mendapatkan rawatan untuk mengelakkan pembedahan berlaku. Jika tidak, akan memudaratkan pesakit atau akan mendapat kesan sampingan. Ada sesetengah rawatan tidak memberi manfaat. Contohnya, ada 16% berkaitan dengan sakit X-ray untuk sakit belakang yang telah diselidik oleh pakar doktor, ada yang menerima rawatan yang tidak berguna. Seterusnya, autonomi dalam perubatan Islam. Mestilah adil dalam merawat pesakit, tidak kira latar belakang, sama ada agama, bangsa maupun warga asing sekalipun. Semua pesakit akan diberikan rawatan yang terbaik untuk mengurangkan dan memberi kesembuhan kepada pesakit yang dihadapi. Seterusnya, 3 nilai etika perubatan yang dititikberatkan: confidentiality, dignity dan truthfulness. KKM juga ada menegaskan bahawa kerahsiaan pesakit merupakan keutamaan bagi profesi perubatan, kerana itu semua rekod pesakit dan juga dikelaskan sebagai sulit.
untuk mengelakkan pihak yang tiada kuasa untuk membuat pindaan ataupun salah guna. Seterusnya, kehormatan pesakit dan juga perawat. Mereka mempunyai hak untuk dilayan dengan baik secara bermaruah. Hal ini untuk mengelakkan sebarang konflik ataupun krisis dengan pesakit ataupun perawat. Sebab kita telah ada isu antara pesakit dan juga perawat yang bertindak di luar kawalan yang menyebabkan kedua-duanya dikenakan hukuman undang-undang. Selain itu, kebenaran ataupun kejujuran maklumat penyakit pesakit serta rawatan yang perlu dijalani harus dijelaskan dengan terperinci. Contohnya, ada hal umum yang masih belum layak menerima atau yang tidak memahami memahami apa akibat daripada rawatan serta tidak dibenarkan untuk elakkan sebarang risiko. Atau pesakit yang datang ke hospital tapi dia tidak sedarkan diri. Mereka juga tidak dibenarkan dan tidak layak untuk diberikan rawatan. Seterusnya, bagi etika klinikal bersepadu pula ada dua, iaitu interaction dan juga certification. Hal ini amat penting dalam menjaga hubungan yang sihat dan positif dalam kalangan profesional kesihatan yang dapat memupuk sikap saling menghormati pendapat, perasaan atau kepercayaan orang lain. Contoh, bila kita adakan perbincangan sesama pesakit dan juga perawat, akan dijalankan dan dapat menyelesaikan dengan baik. Akhir sekali, penglibatan profesional yang bertauliah dan juga amanah kerana kriteria ini amat penting dalam mendapatkan perkhidmatan kesihatan yang selamat dan mengelakkan kita mendapat rawatan daripada pihak yang tidak berdaftar yang akan menyebabkan kesihatan kita berbahaya dan juga akan menyebabkan nama profesion kesihatan buruk di mata kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurahana Binti Asar Ahmad daripada kelas DPHU 6E. Nombor matrik saya ialah DHU 202025312. Jadi saya akan terangkan mengenai qawaid fiqh. Yang pertama ialah setiap perkara bergantung kepada tujuannya ataupun al-umuru bimaqasiduha. Okey, dalam contoh untuk contohnya ialah doktor itu memberikan ubat yang spesifik kepada pesakitnya yang sesuai dengan penyakit yang pesakit itu dapat, dengan mengharapkan tindak balas yang didapatnya adalah memberi kesembuhan kepada pesakit tersebut. Akan tetapi tindak balas yang ditunjukkan oleh pesakit itu berlainan dengan respon yang selalunya mereka dapat, iaitu tindak balas yang meragut nyawa pesakit tersebut. Dalam hal ini, doktor itu tidak bersalah kerana dia hanya menjalankan tanggungjawab sebagai seorang doktor dan mengikut prosedur yang telah ditetapkan. Oleh hal itu, ini berkaitan dengan kaedah yang telah disebutkan, iaitu setiap perkara bergantung dengan tujuannya, kerana doktor itu tidak berniat pun untuk mendatangkan kemudaratan kepada pesakit itu. Kaedah yang boleh digunakan dalam membantu kaedah adalah kaedah syarak menafikan ganti rugi. Contoh pertama ialah doktor mahir tidak perlu membayar ganti rugi jika berlakunya sebarang kecelakaan ketika buat eksperimentasi. Sebagai contoh, macam mereka diorang buat eksperimen and then ada barang meletup ke apa, diorang tak perlu bayar ganti rugi sebab itu memang bidang diorang untuk membuat eksperimen dan bahan yang meletup itu berlaku di luar jangkaan. Contoh yang kedua ialah pegawai farmasi tidak perlu membayar ganti rugi ke atas ubat yang diberikan kepada pesakit kerana ubat itu telah diperakui oleh doktor. Ini bermaksud contoh macam pesakit tu dapat description daripada doktor untuk dapatkan ubat ini, tetapi mendapat side effect luar jangkaan dan mereka tak boleh salahkan farmasi sebab ubat itu telah diperakui oleh doktor. Keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan syak wasangka ataupun al-yakinu la yazilu bisyak. Selalunya berlaku apabila seseorang itu telah pun bermandi junub ataupun telah pun berwuduk tapi masih lagi rasa ragu-ragu sama ada wuduk mereka telah pun terbatal ataupun tidak. Jadi dalam situasi ini, sebagai wuduk mereka masih lagi ada ataupun dianggap masih lagi suci, sehingga mana diorang dapati adanya berlaku kentut keluar bau ataupun keluar bunyi. Jadi untuk contoh bidang perbuatan ini ialah keyakinan terhadap ubat-ubatan, kaedah rawatan ataupun prosedur perubatan yang telah pun menjamin keberkesanannya lebih utama berbanding dengan kaedah rawatan yang masih lagi dalam peringkat kajian ataupun masih lagi belum dikenal pasti. Berkesanannya kita tak nampak lagi. So ini dikaitkan dengan keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan syak wasangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izzat Aiman bin Jamaat daripada DPHU 6E. Jadi saya akan menceritakan tentang kesimpulan berkaitan dengan fiqh perubatan.
Jadi kesimpulannya, fiqh perubatan dalam masyarakat dilihat masih belum mencapai satu entiti yang maksimum ataupun masih hampir belum kepada maksimum. Ini adalah kerana kefahaman asas fiqh atau syariah secara umum perlu difahami dengan lebih jelas. Ia adalah bagi memudahkan masyarakat untuk beramal dengan lebih terurus, berpandukan pimpinan Al-Quran dan Sunnah Nabawiyah. Seterusnya, kefahaman yang baik akan memberikan impak yang positif terhadap pemahaman tentang kaedah perubatan, sama ada yang telah tersedia maupun kaedah perubatan yang khusus. Selain itu, aplikasi fiqh perubatan yang lebih bersifat realistik dan semasa perlu diketengahkan kepada masyarakat secara jelas dan terbuka agar masyarakat lebih faham bentuk dan situasi aplikasi syariat yang sebenar. Ya, hal ini adalah disebabkan kerana isu perubatan akan sentiasa timbul dalam kalangan masyarakat. Tanpa ilmu pengetahuan, tentangan demi tentangan akan terus berterusan. Sebagai contoh, kita ambil contoh sebelum ini, isu vaksin yang hangat diperbincangkan sepanjang tempoh pengagihan vaksin COVID-19. Banyak masalah yang berlaku, banyak tentangan yang dihadapi oleh pihak kerajaan, pihak pengurusan kesihatan negara kita. Jadi tentangan demi tentangan. Ini adalah kerana tanpa memahami konsep, dan kebanyakannya yang mendakwa bahawa pengagihan COVID-19 ini adalah agenda Illuminati. Kita dapat lihat masyarakat lebih termakan dengan dakwaan dan dakwah yang luar daripada konsep perubatan sebenar dan konsep syariah. Tujuan khusus penyampaian vaksin tersebut mungkin agak keterlaluan, tapi kita kena pandang daripada aspek perubatan dan fiqh syariah tersebut, kan. Jadi akhir sekali, pihak yang berwajib, yakni pihak kerajaan, pihak berkuasa tempatan, pihak Kementerian Kesihatan ataupun pihak-pihak yang berkenaan perlulah meyakinkan kepada masyarakat tentang kesahihan, menyampaikan maklumat yang sahih kepada sesebuah konsep perubatan dengan berlandaskan syiah. Langkah yang proaktif perlu diambil, perlu dilaksanakan agar dapat mengetengahkan masalah dan solusi permasalahan yang berkaitan dengan fiqh perubatan. Ini adalah kerana supaya masyarakat ataupun pesakit, termasuk kaki tangan kesihatan yang berada dalam satu organisasi, dapat melaksanakan tuntutan syariah dengan yakin dan selesa. Jadi sekian itu daripada saya. Maaf anda ada terkurang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.